الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبطلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Dan sesungguhnya tidak kami utuskan Rasul-Rasul itu melainkan untuk memberi berita gembira dan memberi amalan. Tetapi orang-orang kafir itu membantah dengan kebatilan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran. Dan mereka menganggap ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai bahan olok-olokan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan di atas hati-hati mereka itu penunjuk sehingga mereka tidak memahami petunjuk Allah, dan pada telinga-telinga mereka ada penyumbat. Dan jika sekiranya kamu menyeru mereka kepada petunjuk, nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Alhamdulillah, marilah kita merampakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat menyambung kuliah tafsir dari surah Al-Kahfi dari ayat yang ke-56 sehinggalah ke ayat yang seterusnya insya-Allah. Sebelum daripada itu, kita telah pun mentalaah berkaitan dengan ayat yang ke-55, yang mana ayat yang 55 ini menyatakan kepada kita illa an ya'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula, melainkan jika sekiranya datang azab kepada mereka seperti yang telah berlaku kepada umat-umat di zaman dahulu, ataupun datang kepada mereka azab yang terang dan nyata. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita kepastian berkaitan dengan siksaan, berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai azab yang diberikan, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang terdahulu daripada kita. Bahkan azab ini akan menimpa, akan ditimpakan juga kepada mereka yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat pada zaman dahulu, tetapi di zaman-zaman ini dan seterusnya sehinggalah ke hari kiamat. Inilah kepastian, inilah benda yang pasti yang Allah janjikan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam peristiwa-peristiwa yang dinukilkan, yang dirakamkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kisah kaum Nabi Lut, kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah Qarun dan yang lain-lainnya merupakan bukti kepada mereka yang melakukan kedurhakaan akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini
Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkara berkaitan dengan azab itu dalam ayat 55 itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ingatan kepada kita, memberi ingatan kepada kita bahawa wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin, bahawa sesungguhnya tidak kami utuskan rasul-rasul itu melainkan untuk memberi berita gembira, memberikan khabar gembira dan memberikan amaran. Jadi tugas para nabi, tugas para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah semata-mata untuk menikmati kenikmatan hidup di dunia ini, tetapi mereka mempunyai tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang mesti dilaksanakan, iaitulah memberikan, menghabarkan, menyatakan berkaitan dengan berita-berita gembira dan juga memberi amaran kepada mereka yang melakukan kemungkaran, memberi amaran kepada manusia, memberi amaran kepada mereka, kerana mereka yang melakukan kemungkaran itu perlulah diingatkan tentang perlakuan mereka supaya mereka tidak tersasar, supaya mereka sentiasa dibawa kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah nabi, bukanlah para rasul itu diutuskan semata-mata untuk berdoa, bukanlah kedudukan mereka datang di muka bumi ini, diutuskan di muka bumi ini semata-mata untuk bertasbih, untuk berdoa sahaja, tetapi kedatangan mereka itu ialah untuk membawakan kabar gembira dan juga memberikan amaran-amaran kepada manusia seluruhnya. Jadi bukanlah golongan rasul-rasul itu datang dunia ini untuk dilantik jadi kepimpinan begitu sahaja, tetapi tujuan mereka yang besar adalah menyeru manusia ke arah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul zaman dahulu ada yang diseksa, dilontarkan dengan macam-macam siksaan, bentuk siksaan dan seumpamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah diberikan dilontarkan dengan batu sehingga darah mengalir di badannya, sehinggalah luka. Dan ada di antara nabi-nabi yang dibunuh, yang gugur syahid di muka bumi ini. Maknanya bahawa kedatangan nabi ini, bila mana seseorang itu membawa kepada kebenaran, bila seseorang itu membawa manusia ke arah kebenaran, bercerita berkaitan dengan Islam, bercerita berkaitan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berhadapan dengan kemewahan, dia tidak akan berhadapan dengan kesenangan, dia tidak akan berhadapan dengan pujian, tetapi dia akan berhadapan dengan momokan, dia akan berhadapan dengan ejekan, dia akan berhadapan dengan siksaan. Bahkan ada perkara-perkara lain, kadang-kala datangnya fitnah kepada mereka. Ini berlaku kepada para nabi, ini berlaku kepada para rasul, yang mana mereka ini semua mendapat penghinaan daripada mereka yang menentangnya, bahkan fitnah-fitnah yang besar, yang kalau kita tidak beriman kepada Allah, pastilah kita tidak akan mampu untuk bertahan dengan fitnah-fitnah dan juga siksaan-siksaan yang mereka lontarkan kepada kita. Mereka bimbang sekiranya Islam itu berkembang, mereka bimbang sekiranya Islam itu memerintah, mereka bimbang sekiranya Islam itu mentadbir. Mereka mahukan Islam itu follow mereka, mengikut kehendak nafsu mereka. Ini yang mereka hendakkan. Sedangkan kedatangan Islam, kedatangan para nabi, kedatangan rasul itu adalah untuk membawa manusia ke arah kebenaran, membawa manusia ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lari daripada itu, membawa manusia untuk mentadbir dunia ini dengan baik, iqamatud din wa siyasatud dunyawi, mendirikan agama dan juga mentadbir dunia ini dengannya, yakni dengan agama. Janganlah kita sisihkan agama semata-mata untuk memenuhkan hawa nafsu, semata-mata untuk kepentingan peribadi dan seumpamanya. Jadi inilah
bila mana rasul-rasul diutuskan kepada manusia, dia memberi amaran kepada manusia agar tidak tergelincir daripada landasan kebenaran, landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan petunjuk yang menjadikan dia sebagai orang-orang yang diredai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tugasnya antara lainnya ialah memberikan, menghabarkan berita gembira dan juga memberikan amaran kepada manusia supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudkhilu bihi al-haqq wattahazu ayati wa ma unziru huzwa. Tetapi orang-orang kafir itu membantah dengan kebatilan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai satu olok-olokan, sebagai satu benda yang main-main. Apabila nabi-nabi, apabila rasul-rasul berhujah dengan orang-orang kafir ini, mereka membalas hujah itu. Mereka membalas hujah itu dengan hujah yang tidak benar, dengan hujah yang bohong, dengan hujah yang palsu, dengan tujuan untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menciptakan hujah yang tidak boleh diterima oleh akal. Tidak boleh diterima oleh akal semata-mata kerana tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macamlah dalih yang mereka lakukan. Sikap yang seperti ini tidaklah terbatas kepada orang-orang kafir pada zaman dahulu sahaja, pada zaman nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam, tetapi sampai sekarang pun akan datang pun sehinggalah ke hari kiamat, tindakan-tindakan orang-orang kafir ini akan sentiasa untuk mengadakan hujah-hujah yang tidak masuk akal, hujah-hujah semata-mata untuk menegakkan benang yang basah, semata-mata untuk mereka ini sebagai satu perkara untuk mengelak untuk menerima ajaran Islam itu sendiri. Kita melihat mereka ini memperjuangkan human right, mereka memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dan alasan-alasan yang mereka ciptakan itu semuanya kadang-kadang tidak masuk akal, bahkan ianya lari daripada landasan kebenaran Islam itu sendiri. Kerana biarlah mereka mengadakan alasan itu untuk diyakini oleh orang-orang yang lemah imannya. Dengan itu mereka akan jadi ada pengikutnya. Bila ramai pengikutnya, mereka menjadi kuat dan kukuh. Ini yang berlaku. Mereka memperjuangkan human right dengan hujah-hujah yang bermacam-macam, sehingga kan ada di kalangan mereka ini, bila ibu dan ayah mereka memaksa mereka ataupun mengarahkan mereka untuk belajar, mereka mengatakan mereka enggan untuk belajar kerana mereka beranggapan bahawa itu hak asasi mereka untuk tidak belajar. Bila mak bapak mereka mengarahkan mereka ini untuk pergi ke gereja umpamanya, pergi belajar agama, mereka sendiri pun mereka berhujah untuk tidak menerima ataupun tidak mengikut apa yang mak bapak mereka kehendaki, kerana atas alasan human right, terpulang kepada aku untuk lakukan itu dan ini. Ini dari sudut mereka yang kafir. Apatah lagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujah-hujah mereka ini menyerap masuk dalam pemikiran umat Islam, kepada institusi keluarga yang lemah, mereka ini akan mudah terpengaruh dengan hujah-hujah yang dangkal ini, hujah-hujah yang sengaja untuk lari daripada untuk melakukan kebenaran, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, seperti mana perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan bahawa jika sekiranya apa yang kamu bawakan ini benar, mereka mencabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jika sebenarnya apa yang dibawa oleh kamu ini benar, wahai Muhammad, sila turunkan batu dari langit dan sila gugurkan langit, itu berkeping-keping ke atas kami, ke atas kepala kami, barulah kami akan beriman kepada Allah. Jadi inilah hujah-hujah mereka. Bila mana mereka tidak mahu beriman kepada Allah, tidak mahu beriman kepada apa yang diajarkan, dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan batu-batu, untuk menurunkan langit-langit itu biar berkeping-keping menimpa kepala mereka. Apa yang berlaku? Tidaklah perkara ini berlaku kerana mereka mengharapkan memang ini tidak akan berlaku, kerana mereka mengharapkan, beranggapan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuasa untuk itu, dan ini tidak berlaku ke atas mereka. Langit berkeping-keping menimpa kepala mereka. Jadi tak ada alasan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menyeru mereka ke arah kebenaran, kerana tak mampu untuk menggugurkan, menurunkan langit berkeping-keping menimpa kepala mereka. Sengaja mereka beralasan perkara-perkara yang tidak masuk akal ini mereka digunakan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersenda-sendakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersenda-sendakan ayat Allah. Ada di kalangan mereka mengatakan, mana api itu? Ada di kalangan manusia sekarang ini ataupun yang akan datang, kita tak tahu. Mereka mencabar Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan api neraka. Kalau benarlah neraka itu ada, kalaulah benar api neraka itu ada, bawa sini api neraka itu, biar kita buat api itu, guna api itu untuk goreng ikan dan seumpamanya. Mereka mencabar, memperolok-olokkan ajaran Allah, memperolok-olokkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita berkaitan dengan neraka, balasan neraka dan syurga. Inilah alasan-alasan yang mereka gunakan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita melihat bahawa kalau kita melihat kejadian iblis umpamanya, iblis itu dijadikan daripada api. Api yang digunakan untuk menjadikan iblis ini adalah api yang dari puncak. Api yang kalau kita membuat pembakaran, kita buat unggun api yang di atas sekali ini, api yang di atas sekali itu digunakan untuk mencipta iblis. Ini asal kejadian iblis daripada an-nar, daripada api. Jadi maknanya bahawa bila ianya sedikit sahaja api neraka ini dihantar ke bumi, api yang kita guna untuk memasak itu pun sedikit saja kepanasannya yang ada. Kalau ianya betul-betul dari neraka, kita tak akan dapat menggunakan api itu untuk memasak. Api yang dari neraka kepanasannya melampau-lampau. Jadi kita sebagai manusia kena berfikir dengan hujah-hujah bodoh daripada mereka untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih wa arada anha wa nasiya ma qaddamat siyadah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupai apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Jadi sesungguhnya tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih jahat daripada orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ini, diberi ingatan kepada mereka ini tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila diberikan peringatan ini mereka berpaling daripada peringatan itu. Itu antara orang-orang yang zalim. Mereka tidak mahu mendengar peringatan-peringatan itu, seolah-olah seperti mencurahkan air di daun keladi. Kalau dia ibaratkan mendengar itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih mendengar lagi. Tetapi yang satu ini ialah ibaratkan kita mencurah di air di daun keladi. Dia takkan masuk, dia akan melantun keluar balik, takkan menyerap. Golongan ini tidak mahu mendengar kebenaran, seolah-olah mereka ini telah jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan nekat
untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini lupa tentang dosa-dosa, tentang kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tindakan biasa bagi manusia. Bila mana mereka hidup dalam keadaan yang senang, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka ditimpakan musibah, barulah mereka nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa sihatnya bukan main lagi, dia tidak mahu mendirikan salat. Dia tidak menunaikan puasa. Tidak menunaikan itu dan ini yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pergi haji walaupun dia mampu dan seumpamanya. Tapi bila mana Allah menguji dia dengan kesakitan, barulah dia baru nak mengucap. Barulah dia baru nak beristighfar. Dah terlambat pun. Bila mana dah sakit, macam mana nak salat? Masa sihat dulu, masa lutut masih okey, tak nak solat. Bila lutut dah tak okey, dia kata macam ni lah nak sembahyang, lutut kami tu dah sakit. Kami dah kena gout dan seumpama. Susah gila nak sembahyang, macam-macam alasannya lagi. Bila mana mereka ini tidak mahu untuk menunaikan ataupun menegakkan kebenaran yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini dalih-dalih manusia. Bila mana mereka merasakan mereka ini hebat, bila mana mereka ini merasakan mereka berkuasa, ada kuasa, maka mereka boleh sesuka hati untuk melakukan kesalahan, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana mereka ditimpakan musibah, barulah mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah golongan kafir itu tadi, mereka mencabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan langit berkeping-keping di kepala mereka. Bila ditimpakan musibah, barulah mereka mahu beriman. Itu pun kalau mereka mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pengajaran. Kita di Malaysia ini diberikan banyak pengajaran. Umpamanya pengajaran-pengajaran yang berlaku di negara-negara lain. Bila mana gempa bumi berlaku di Indonesia, bila mana tsunami berlaku di Thailand, di Indonesia, di Palu dan seumpamanya, Allah memberi ingatan, memberi amaran kepada kita tentang semuanya. Itu merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebahagian daripada manusia hanya melihat perkara itu sebagai perkara biasa, perkara yang berlaku di negara lain, tidak berlaku di negara kita. Biarkan mereka begitu saja, tidak perlulah kita mengambil pengajaran daripadanya. Sedangkan musibah-musibah, bencana-bencana yang ditimpakan kepada umat merupakan petanda-petanda amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana zaman sekarang ni tak ada nabi dah. Muhammad dah meninggal dunia, dah wafat dah. Lebih 1400 tahun lebih dahulu. Dah wafat dah. Hanya yang tinggal kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya yang mengajar manusia, yang memandu manusia supaya dapat memahami kejadian-kejadian yang berlaku di alam ini. Petanda-petanda yang menunjukkan bahawa Allah memberikan amaran kepada mereka. Kita melihat musibah ini berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, dan ianya merupakan amaran kepada kaum Nabi Lut supaya tidak mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut kita faham, mereka ini berkahwin sesama jenis, melakukan hubungan jenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bahkan mereka ini tidak mengetahui, tidak mahu untuk melakukan perhubungan antara jenis yang berlawanan, tidak mahu berkahwin. Bahkan bila mana kisahnya kaum Nabi Lut ini, Nabi Lut sendiri dibawakan, dia menerima tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tetamu ini merupakan jelmaan daripada malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seorang lelaki, Lalu tetamu ini cuba untuk digoda oleh kaum Nabi Lut sehingga ke tahap itu, sehingga Nabi Lut alaihi salam menawarkan anak-anak perempuannya untuk dinikahi oleh kaumnya ini. Tetapi mereka menolak. Mereka menolak dengan terang dan nyata.
bukan itu yang kami kehendaki, dan engkau tahu apa yang kami kehendaki. Maknanya bahawa dia inginkan tetamu yang menjadi tetamu kepada Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya tetamu ini memberikan satu peringatan kepada Nabi Lut supaya keluar daripada bumi ini, daripada negeri itu sebelum subuh. Bila mana mereka ini keluar, berlakulah bencana yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Bumi dilipatkan sehinggakan mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini musnah, dihempap oleh bumi, terperosok di dalam bumi, bila mana bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memberikan amaran, Allah memberikan peringatan kepada mereka yang hidup, peringatan ini adalah untuk diambil oleh mereka yang hidup. Kita sekarang ini, kita perlu mengambil pengajaran itu. Bila mana berlakunya bencana, pastilah Allah, sama ada Allah hendak menguji keimanan seseorang itu, ataupun Allah memberikan amaran kepada kita dan juga menimpakan azabnya kepada mereka yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Ingatlah bahawa bencana itu tidak akan menimpa hanya pada mereka yang melakukan maksiat, tetapi bencana itu akan menimpa semua orang, tak kira mereka itu beriman ataupun tidak. Kerenalah kita ada rasa tanggungjawab, sebagaimana tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kepada para rasul, iaitulah menghabarkan berita gembira dan memberi amaran. Fokusnya ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenalah kita menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fokusnya. Bila mana orang yang beriman tidak memberi ingatan kepada orang-orang yang lain, maka berlakulah kepincangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bila mana orang-orang yang melakukan maksiat berleluasa di dalam masyarakat, tidak ada yang menegur, tidak ada yang membawanya ke arah kebaikan, tidak ada yang mengajaknya ke arah hidayah, maka berlakulah kepincangan dalam masyarakat, dan masyarakat akan musnah. Kerana tidak ada konsep tegur-menegur, berpesan-pesan ke arah kebaikan, mengajak ke arah kebaikan, mengajak ke arah kebenaran. Kalau ini tidak berlaku, maka masyarakat akan rosak. Rukun ini, rukun mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, merupakan rukun hidup bermasyarakat. Kalau tidak ada ini, maka musnahlah masyarakat. Dalam keluarga, kalau ibu dan ayah tidak memberikan amaran, tidak memberikan peringatan, tidak membawa anak-anak ke arah kebaikan, maka keluarga itu pasti akan musnah. Keluarga itu akan berada dalam keadaan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlakulah kucar-kacir di dalam keluarga. Anak suka yang itu, isteri suka yang ini, dan macam-macam lagi. Semuanya tidak mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka porak-porandalah keluarga itu sendiri. Sebab itulah kenalah ada rukun kehidupan bermasyarakat ini dilakukan. Kena ada mencegah, kena ada mengajak ke arah kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Kalaulah kita sebagai bapa umpamanya tidak memberikan amaran kepada anak-anak supaya mereka ini solat, supaya mereka ini menutup aurat, mak bapak duduk diam begitu sahaja umpamanya, tidak memberi ingatan kepada anak-anak mereka, maka satu masa nanti anak-anak ini akan menjadi golongan yang nampaknya Islam tetapi tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Longgar kehidupan beragamanya, mudah untuk disesatkan oleh mereka yang sentiasa untuk membawa manusia ke arah kesesatan. Dan golongan-golongan seumpama inilah yang dicari oleh mereka yang sengaja untuk membawa imej-imej yang tidak baik terhadap Islam. Mereka membawa mereka ke arah perkara-perkara yang tidak baik. Mereka membawa orang-orang Islam yang nampaknya Islam, tetapi golongan inilah yang dipergunakan untuk meruntuhkan imej Islam, bahawa orang-orang Islam adalah golongan yang bermasalah. Golongan yang bermasalah. Mereka nak gambarkan bahawa ajaran agama kita gagal untuk mendidik manusia ke arah kebaikan.
Mereka nak menggambarkan bahawa Islam adalah satu agama yang bukan satu agama yang benar. Mereka nak menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang palsu. Mereka mempergunakan golongan-golongan yang Islam yang lemah ini untuk dijadikan sebagai hujah, sebagai hujah kepada mereka bahawa Islam adalah satu agama yang tidak benar. Ini mereka usahakan. Ini banyak berlaku dah di negara-negara barat. Bahkan ianya menyerap masuk ke dalam negara kita melalui bermacam-macam cara. Mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk melemahkan umat Islam melalui dadahnya, melalui filmnya dan macam-macam lagi usaha mereka. Mereka lakukan. Mereka membawa kitab baru di dalam negara Malaysia. Mereka membawa kitab baru di dalam alam orang-orang Islam, iaitulah kitab yang dinamakan Human Rights. Mereka memperjuangkan human right bersungguh-sungguh semata-mata mereka inginkan melihat Islam ini rebah, Islam ini roboh disebabkan oleh orang Islam itu sendiri, bukan oleh orang lain tapi oleh orang Islam itu sendiri. Mereka gambarkan di London itu sendiri umpamanya. Saya masih teringat dengan London. Kita melihat bila mana kita kaji, kita bertanya dengan orang-orang Londoner itu, orang London itu sendiri yang Islam, yang Muslim di situ. Bila mana satu video diedarkan di dalam kalangan masyarakat, diviralkan, yang mana video ini diambil oleh seorang wartawan, saya tak ingat, seorang wartawan daripada agensi, saya pun tak ingat agensi mana, dia ambil itu, dia mengambil video berkaitan dengan begar. Begar ini ialah pengemis, yang mana pengemis ini sebenarnya adalah golongan yang bukan Islam, tetapi mereka memakai pakaian seumpama Islam, yang perempuannya bertudung, menutup aurat. Tetapi sebenarnya mereka ini bukanlah orang Islam. Mereka ini diberikan gaji oleh orang-orang tertentu untuk mengemis. Dahlah dapat duit dalam ketika mana mereka mengemis, tetapi mereka ini diberikan seolah-olah macam allowance oleh mereka yang tertentu untuk menggambarkan bahawa Islam ini hidup melarat, untuk menggambarkan bahawa Islam ini tidak betul, untuk menggambarkan, memusnahkan imej orang-orang Islam bahawa di merata-merata dunia ini Islam adalah golongan yang pengemis, golongan yang tidak ada motivasi, golongan yang pemalas dan seumpamanya. Inilah imej yang mereka hendak gambarkan bahawa Islam ini adalah Islam yang agama yang tercorot, agama yang tidak bertamadun, agama yang membawa manusia ke arah kemalasan. Itu yang mereka nak gambarkan kepada masyarakat dunia. Inilah yang berlaku. Mereka membuat sesuatu perkara itu untuk dijadikan propaganda agar Islam itu dilihat sebagai agama teroris. Pengganas-pengganas yang ada pun sebenarnya adalah mereka yang golongan inilah yang menajanya. Golongan itulah yang menajanya. Mereka inginkan melihat supaya Islam ini adalah agama keganasan, yang mana satu ketika mereka membekalkan senjata-senjata ini untuk mereka, untuk orang Islam, untuk memberontak, untuk melawan pemerintah. Bila mana senjata-senjata ini dah banyak, mereka biarkan dan akhirnya golongan-golongan yang mereka taja ini pula yang menjadi teroris, memusnahkan fasiliti-fasiliti mereka. Dan inilah yang mereka harapkan bahawa orang Islam adalah golongan yang sentiasa hendakkan pertumpahan darah di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka bekalkan senjata, dan senjata itu dipergunakan oleh golongan ini untuk memusnahkan negara-negara Islam, negara-negara Islam. Sebab itulah diibaratkan bahawa yang memusnahkan Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah golongan Islam itu sendiri. Dia dipergunakan oleh golongan-golongan yang sebenarnya mahukan Islam itu lenyap di muka bumi ini. Kapak pokok tidak akan dapat ditebang dengan sempurna, melainkan ada bantuan pokoknya juga, kayunya juga. Iaitulah bila mana seseorang itu menebang pokok menggunakan kapak, kapak tidak dapat berfungsi dengan baik,
melainkan dibantu oleh enterannya, hulunya yang dibuat daripada kayu. Maknanya pokok itu tumbang atas peranan kayu juga. Pokok itu tumbang atas peranan kayu. Umat Islam rebah, umat Islam terhina, umat Islam melarat adalah disebabkan oleh umat Islam itu sendiri lalai menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pemerintah. Kalau dia seorang pemerintah, kalau dia seorang yang memegang negara gagal menunaikan tanggungjawab, maka maknanya akan gagallah umat Islam itu. Apa tanggungjawab pemerintah? Tanggungjawab pemerintah sebagaimana saya nyatakan tadi, iqamatuddin wa siyasatud dunyawi, mendirikan, menegakkan agama, wa siyasatud dunyawi, dan mentadbirkan agama, mentadbirkan dunia itu dengannya, yakni dengan agama. Maknanya pentadbiran itu, pengurusan itu kenalah berlandaskan agama, bukan berlandaskan kepada ideologi yang lain, ideologi yang sesat. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, sesungguhnya kami telah menjadikan di atas hati-hati mereka itu penutup. Yani inilah pengisytiharan Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang tidak beriman ini, golongan kafir ini, yaitulah Allah menjadikan dalam hati-hati mereka itu penutup. Maknanya tidak ada lagi peluang untuk mereka untuk beriman kepada Allah disebabkan oleh kekafiran mereka, keengganan mereka, kerana mereka ini sentiasa mencipta alasan yang berbagai untuk tidak beriman kepada Allah. Lalu Allah menyatakan bahawa di dalam hati mereka itu ada penutup. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, sesungguhnya kami jadikan di dalam hati mereka itu penutup. Maknanya sesiapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengada-ngadakan alasan-alasan yang tidak logik, sentiasa untuk mencari helak untuk tidak beriman, tidak menerima ajaran Islam sebagai agama yang benar, maka mereka ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah tutupkan hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan kepada pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan ke atas pendengaran mereka, risawah, yakni satu halangan, satu penutup yang hitam pekat sifatnya. Maknanya dah tak dapat lagi melihat. Kalau dah hitam, dah gelap, tak dapat melihat dah hatinya, dan akan ditutuplah hatinya, tidak mahu, tidak dapat menerima kebenaran, walaupun banyak kebenaran yang datang kepada mereka, tetapi oleh kerana keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu lagi melihat kebenaran itu. Mereka tidak mampu melihat kebenaran. Apa yang mereka dapat adalah kegelapan. Bukan setakat kegelapan dalam kehidupan dunia, tetapi mereka akan mendapat kegelapan hidup di akhirat nanti, iaitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra, sehingga mereka tidak memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan pada telinga-telinga mereka ada penyembat. Ini dalam surah Al-Kahfi ini dinyatakan bahawa sehinggalah mereka tidak memahami petunjuk Allah Ta'ala, dan pada telinga-telinga mereka ada penyembat. Dan surah Al-Baqarah tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah nyatakan berulang-ulang kali tentang amaran ini, berkaitan mereka yang tidak mahu menerima Islam, berkaitan mereka tidak mahu yang tidak mahu menerima ajaran Islam itu sebagai agama yang benar. Maka Allah tutupkan hati-hati mereka, Allah adakan kepada mereka penghalang-penghalang untuk tidak beriman kepada Allah, disebabkan oleh tindakan mereka itu sendiri yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telinga-telinga mereka juga turut disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak sumbatan yang dibuat oleh Allah. Kita nampak biasa saja orang kafir ini, macam kita juga, tak ada pun penyumbat di telinganya. Tetapi ingatlah, memang itu tak nampak. Allah telah nyatakan. Bila mana Allah nyatakan itu, maknanya memang benarlah hati-hati orang yang kafir ini, yang keras ini, mereka ini ada penyumbat di dalam telinga-telinga mereka,
ada hati mereka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mampu lagi untuk menerima kebenaran yang dibawakan, yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Jadi kerana kedegilan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penutup kepada hati-hati mereka dan penyumbat kepada telinga-telinga mereka, yang bermaksud sudah tidak dapat menerima pengajaran lagi. Walau banyak mana pun guru datang kepada mereka, walau banyak mana pun ramai mana pun alim ulama mengajak mereka, tapi kalaulah hati mereka telah disumbat, telinga mereka telah disumbat, hati-hati mereka telah ada penghadangnya, maka mereka tidak mampu untuk beriman kepada Allah. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada keluarganya sendiri, tetapi oleh kerana golongan kafir Quraisy ini telah disumbat hatinya, telah disumbat telinganya untuk tidak menerima kebenaran disebabkan oleh tindakan mereka itu sendiri. Akhirnya mereka itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tokoh-tokoh kafir zaman dahulu, iaitulah Abu Jahal, Abu Lahab. Kita melihat mereka ini mati dalam keadaan kekafiran disebabkan oleh tindakan mereka sendiri yang ingkar melawan Allah, melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini bersaudara, walaupun mereka ini berstatus anak buah, berstatus bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini anak buah mereka ini adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertalian keluarga, tetapi pertalian keluarga itu tidak menjamin mereka mendapat hidayah daripada Allah, disebabkan oleh kekerasan, kekasaran, keengganan mereka untuk menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Mereka menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sesat. Orang yang sesat, Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang sesat. Siapa yang sesat sebenarnya? Mereka ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejarah telah membuktikan, Al-Quran telah membuktikan yang sesat adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan sekutu-sekutunya. Dan juga mereka yang ada sekarang ini, yang menjadi pengikut-pengikut mereka, walaupun mereka tidak mengisytiharkan aku pengikut Abu Lahab, aku pengikut Abu Jahal, tetapi tindakan-tindakan mereka adalah berpaksikan kepada tindakan-tindakan Abu Jahal, tindakan-tindakan Abu Lahab yang menentang Islam sekeras-kerasnya. Akhirnya mereka mati dalam keadaan hina dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang menentang Islam akan mati dalam keadaan yang hina ataupun mendapat hidayah daripada Allah. Kita sama-sama berdoa.